Personaliti merah banyak dipengaruhi oleh daya tarikan sensasi mereka. Personaliti merah suka berfikir mengenai seksual. Personaliti merah lebih sukakan perhubungan jangka masa pendek. Kehidupan mereka muram tanpa aktiviti seksual bagi satu tempoh masa yang lama. Kalau personaliti merah ni dia ayat power dah. Dia panas cepat. Dia pada masa tu dia excited. Tapi dia tak ada teman baik. Sebab dia hanya excited pada masa itu. Macam dia kenal dengan kita, dia suka sangat dengan kita, so dia beria-ria nak dengan kita. Tapi bila dia dah kenal dah lama 2-3 bulan, dia rasa jemu, lepas tu dia buang je lah. Kita cakap, apalah slow sangatlah suami aku ni, apalah slow sangat isteri aku ni, benda mudah pun susah nak faham. Orang merah ni dia nak cepat, orang merah ni dia agresif, orang merah ni dia action oriented, dia nak hasil. Dia tak suka tunggu. Aspek perhubungan personaliti merah. Personaliti merah banyak dipengaruhi oleh daya tarikan sensasi mereka. Kelebihan ini menyebabkan mereka mampu menarik lelaki ataupun wanita cantik dalam kehidupan mereka, dan mereka sikap mereka yang bertenaga dan suka memberi inspirasi kepada orang lain menyebabkan mereka digemari dan dikagumi. Ini menjadikan suatu tarikan dan kekuatan yang ada pada diri. Ini menjadi satu tarikan dan kekuatan yang ada pada diri mereka. Personaliti merah lebih sukakan perhubungan jangka masa pendek kerana mereka dapat memberi tumpuan pada perhubungan itu. Pada pendapat mereka, hubungan jangka masa pendek biasanya dikaitkan dengan hubungan dalam bentuk fizikal semata-mata. Kerana sikap inilah mereka mengalami masalah apabila berada dalam sesuatu situasi hubungan yang berbentuk emosi dan jangka masa panjang. Hubungan intim dan personaliti merah adalah sesuatu yang sinonim. Personaliti merah suka berfikir mengenai seksual. Bagi mereka, salah satu nikmat kehidupan adalah melalui aktiviti ini, dan ia didorong kuat dengan kemahuan dan keinginan mereka. Mereka juga mempunyai persepsi kehidupan mereka muram tanpa aktiviti seksual bagi satu tempoh masa yang lama. Mereka sukakan perasaan gembira yang lahir ketika melakukan aktiviti ini, namun mereka lebih memberi perhatian dari sudut fizikalnya sahaja. Bagi mereka, hubungan intim lebih berjaya melalui aksi dan bukan hanya bermain kata-kata atau perasaan cinta. Nasihat kepada personaliti merah, mereka perlu tahu kekuatan sesebuah perhubungan bukan terletak kepada kualiti hubungan intim yang dilakukan semata-mata. Mereka juga harus ataupun perlu belajar memahami perasaan, kehendak pasangan mereka dari sudut emosi dan perasaan. Personaliti merah sukakan aktiviti atau perkara yang baru. Ini menjadikan mereka suka menjalinkan perhubungan dengan kenalan yang baru. Mereka berasa gembira mengenali diri seseorang. Mereka mampu menunjukkan kemesraan dalam masa yang singkat. Bagi mereka, ia adalah aktiviti yang menyenangkan dan dapat mengisi masa. Mereka tidak berniat menjalinkan sesuatu perhubungan yang serius, apatah lagi membebankan jiwa mereka dengan perasaan cinta. Orang merah ni dia tak berapa suka main cinta. Okey, pada dia sebab tu kadang-kadang yang ringkasnya, kalau personaliti merah ni dia ayat power dah. Dia panas cepat. Dia pada masa tu dia excited. Tapi lama-lama nanti dia tak suka ada attachment. Okay? Ini menjadikan personaliti merah sebagai teman berbicara yang seronok dan teman berbicara dan berseronok yang baik, serta ia menyebabkan mereka mempunyai ramai kawan namun tiada teman akrab atau yang benar-benar rapat. Jadi sebab merah pun macam tu, dia tarik orang yang macam tu lah. So dia ada ramai kawan tapi dia tak ada teman baik. Sebab is for fun dan dia hanya excited pada masa itu. Macam dia kenal dengan kita, dia suka sangat dengan kita, so dia beria-ria nak dengan kita. Tapi bila dia dah kenal dah lama 2-3 bulan, dia rasa jemu, lepas tu dia buang je lah. Dia buat tak tahu je.
And kadang-kadang dia cakapkan sesuatu yang sakit hati kita. Dulu apa-apa dia puji kita, apa-apa mungkin dia hormat kita. Dia cakap kita ni kawan baik dia lah, kita ni yang faham dia lah, yang dia rasa seronok, dia rasa gembira lah. So kita pun rasa teruja. Tapi selepas 2 bulan 3 bulan, sebab mungkin kita tegur dia, kita betulkan banyak kesilapan dia, sebab kita jujur dalam perhubungan, contoh kan, katalah berkawan pula dengan orang biru ke orang hijau kan, so dia tegur, dia nasihat. Jadi orang merah dia tak suka dikongkong, dia tak suka diberitahu, dia tak suka orang lain buat keputusan untuk dia. Jadi dia akan buat keputusan kepada orang lain, kemudian dia niatkan cari jalan macam mana nak menjauhi, macam mana nak putuskan. Akhirnya dia ada kawan-kawan yang semua jangka masa pendek je lah. Yang kawan yang setia jangka masa panjang, yang ikhlas dengan dia tu dia tak ada. Dia kadang-kadang hati-hati orang personality merah mungkin didekati sebab dia tu seksi, mungkin sebab dia tu cantik, mungkin sebab dia tu ada duit, mungkin sebab dia tu berpengaruh, jadi orang kawan dengan dia. Tapi nanti bila dia hilang semua benda itu, ataupun orang dah bosan dengan apa yang dia ada tu, orang cari benda lain. Sebab tu orang merah tadi kan kita dah baca, bila bab bersosial tu dia sentiasa nak menonjol, sebab dia sentiasa nak orang tertarik dengan dia. Okey, kesian lah, takut kosmetik je kan, luaran saja. Bagi mereka, mereka tidak berniat menjalankan perhubungan secara serius ataupun membebankan perasaan mereka dengan perasaan cinta. Sikap ini kadang-kadang merugikan personality merah, kerana saat mereka memerlukan seseorang untuk meluahkan masalah, mereka dapati mereka tiada teman yang sejati. Personality merah juga menghabiskan masa di luar bersama rakan-rakan. Personality merah suka menghabiskan masa di luar bersama rakan-rakan. Jika mereka sudah berkeluarga, sikap ini menyulitkan pasangan hidup mereka. Apatah lagi kalau pasangan dia bukan merah kan. Sememangnya personality merah tidak suka menghabiskan masa di rumah, apatah lagi terpaksa melakukan kerja-kerja rumah. Kalau yang lelaki lagilah, dia suka buat aktiviti di luar. Lepak kedai kopi pun tak apa, asalkan tak duduk rumah kan. Main golf ke, pergi aktiviti meeting ke, pergi luar, ada saja aktiviti, asalkan tak duduk rumah. Kalau terpaksa duduk rumah pun dia akan dengan handphone, sebab minda dia di luar. Sememangnya personality merah tidak suka menghabiskan masa di rumah, apatah lagi melakukan kerja-kerja rumah. Ia sesuatu yang membosankan bagi mereka. Personality merah perlu menggunakan kreativiti bagi mencipta rasa gembira dan keseronokan di rumah. Ini dapat memanfaatkan pasangan hidup serta anak-anak mereka. Ini nasihatlah kan. Malah jika terdapat dorongan daripada pasangan mereka untuk menghidupkan keceriaan. Malah jika mendapat dorongan daripada pasangan mereka untuk menghidupkan keceriaan melalui aktiviti keluarga, personality merah mampu menjadi pencinta yang setia dan jujur. Maknanya kalau pasangan bagi dorongan, bagi support, pandai pujuk, so mereka ni jadi orang yang dapat menceriakan ahli keluarganya sendiri kan. Sebagai pasangan kepada merah, kebebasan dalam bentuk fizikal personality merah perlu diberikan, kerana mereka tidak suka dikongkong atau rasa terikat. Jadi kalau anda pasangan orang personality merah, kena bagi kebebasan. Okey, pasangan merah perlu beri kebebasan tadi kan. Mereka juga perlu faham dan belajar menerima cara personality merah berkomunikasi. So pasangan kepada personality merah kena faham, personality merah ni memang cakap lepas, dia buat lepas, tapi hati dia baik insya-Allah iaitu dengan suaranya yang kuat dan agak beremosi. So orang merah ni dia selalu cakap lepas, dia selalu beremosi, beria-ria dia cakap kan. Kalau dia marah tu nampak dia marah, kalau dia suka tu nampak dia suka, kalau dia over tu nampak dia over. Itu personality merah lah. Pasangan personality ini dinasihatkan tidak terlalu mengambil hati, kerana ia memang fitrah dan cara personality merah berekspresi. Walaupun begitu, ia bukan alasan bagi orang personality merah untuk sengaja dan berterus-terusan bersikap agresif. Mereka perlu belajar mengawalnya dan peka dengan perasaan pasangan mereka supaya perhubungan menjadi lebih harmoni. Jadi personality merah, ataupun kalau anda ambil personality merah ni menjadi
satu karakter yang anda sedang bangunkan. Mungkin kadang-kadang itu yang saya cakap kan, kita ni macam pelangi. So mungkin ini personality anda, tapi mungkin anda tak ada, tapi anda membesar ataupun anda anda minat dan anda cari supaya anda dapat jadi orang macam tu. Jadi anda ambil personality ini menjadi sebahagian daripada personality anda. Tapi jangan terlebih-lebih pula, jangan over pula. Kalau anda perasan semalam ataupun beberapa hari lalu, saya selalu cakap, kalau anda tengok beberapa orang yang dalam bidang, contohnya kecantikan, dalam bidang makeup artis, dalam bidang fashion, dalam bidang masakan, chef contohnya, dalam bidang mungkin rekaan, designer, fashion contohnya. Mereka ni kalau kita tengok yang top yang dinamakan mereka ataupun ikon profesional yang selebriti. Sebab ramai je ramai arkitek, tapi kalau arkitek itu selebriti, kalau ustaz itu selebriti, kalau chef itu selebriti, kalau mereka fashion itu selebriti, mereka banyak menonjolkan karakter merah ni. Kalau dia product owner, ada ramai product owner, tapi kalau dia selebriti, selalu muncul di TV, ataupun yang dia dulu tak muncul di TV tapi dia nak lariskan produk dia kena muncul di TV. So dia kena ambil aura merah ni supaya dia dapat petah bercakap dan bawa karakter yang ceria, bawa karakter yang teruja yang orang nak tengok dan orang tertarik. Jadi kita pun kena belajar jadi personality merah ni. Jadi anda akan lihat bahawa tadi kalau ikon-ikon ni, ikon-ikon yang selebriti, termasuk politician, dia politician tetapi dia yang bukan academician, dia more kepada yang selebriti, yang popular. Semua ini yang popular lah, yang IG follower tinggi, yang YouTube follower tinggi, yang selalu muncul di kaca TV, selalu dijemput. Jadi kalau yang selebriti ni, mereka perlu menjadi personality merah. Jadi kadang-kadang mereka cakap lepas, mereka lebih menonjol, mereka lebih agresif, mereka lebih bersuara terang, bersuara tone yang tinggi, lebih bersemangat, lebih beria-ria, lebih over. Cuma janganlah terlalu berlebih-lebih dan bersikap macam tu dengan pasangan sendiri, sebab nanti pasangan kita akan terasa. Itu yang berlaku bercerai-berai. Kita tengok ramai yang popular nanti akan akhirnya hidup bersorangan ataupun bercerai-berai ataupun berumah tangga lebih pada sekali kan. Sebab tadi pun dia sukakan hubungan yang bebas, dia tak suka dikongkong, dia tak suka diberitahu. Jadi kadang-kadang dia mungkin terpaksa membina perhubungan yang dapat lasting tu berulang kali baru dia akan jumpa formula itu. Jadi kita sedang bicarakan tentang aura personality merah dalam buku Aura Personality Warna. Saya tulis buku ni tahun 2008. Kita sedang bercakap personality merah bab 7, personality warna. So kita sedang baca bab personality merah. Tadi kita dah baca bab social. Sekarang kita sedang habiskan topik tentang perhubungan, cara orang merah berhubung dan cara orang merah berinteraksi dengan orang lain. Tolong like and share, tanda ijat kabul ilmu, tanda anda support, dan tolong tagkan supaya lebih ramai orang dapat mungkin mengenal diri mereka. Mungkin anda tak perlu dah, tapi anda rasa oh ini bagus ni, mungkin untuk anak kita kenal siapa diri dia, ataupun supaya dia dapat tonjolkan karakter warna merah ni, supaya dia dapat tingkatkan personality tersebut ataupun karakter tersebut. Okey. Personality merah, kita sambung personality merah kelihatan mudah tertarik dengan personality hijau kerana kekuatan dalaman dan sifat elegan personality itu. Ketika bersama personality biru dan indigo, personality merah perlulah memahami sensitiviti dua personality ini yang banyak berinteraksi dengan menggunakan perasaan membandingkan dengan cara fizikal luaran mereka. Nanti kalau anda nak faham indigo dan biru, nanti kena bacalah indigo dan biru. Nanti bila bab indigo dan biru saya terangkan. Tapi ini saya terangkan siap-siap sebab merah kita sedang baca yang personality yang pertama. So merah ni dia rapat dengan hijau, sebab hijau ni ada persamaan. Mereka ni systematic, elegan,
kemas kan. So dalam masa yang sama suka bergaya, itu orang hijau lah. Saya lah tu kan, suka bergaya lah, tapi dekat rumah selekeh je kan. Tapi hijau beza dengan merah sebab hijau ni bersederhana, merah ni dia lebih menonjol. Yang kedua, tadi kita sedang cakap merah dia agak kurang serasi dengan biru dengan indigo. Dua-dua tu, biru dan indigo tu warna biru. Warna biru yang satu terang, satu cerah, satu gelap. So kalau biru gelap tu indigo ya. So kalau biru ni, mereka ni agak orang yang bercakap dengan jiwa. Mereka selalu cakap saya rasa kan, saya rasa. Kalau yang bercakap merah, bercakap orange ni tadi, saya fikir kita kena, saya fikir, itu kalau dalam NLP-nya. Kalau yang cakap saya kan rasa tenang kan, bila dapat dia cakap lembut, kemudian dia selalu sebut perkataan rasa, dia sering menggambarkan perasaan dia kan. Saya gembira bila dengar benda-benda macam tu. Itu orang biru So kalau orang biru ni, sebab ini kalau dalam ilmu NLP mungkin dikupaskan cara orang tu bertutur, cara orang tu bersikap kan. So kalau dalam warna, personality biru dia lebih kepada perasaan. Jadi merah dia kurang sebab dia rimas benda-benda yang bersifat perasaan ni. Orang merah ni dia tak tengok Hindustan, dia tengok bola, dia tengok action movie, dia tengok thriller movie, cerita seram. Kalau orang biru tadi dia layan Hindustan, cerita cinta, sinetron petang-petang kan. Namun begitu merah lebih serasi bagi menjalankan perhubungan dengan personality violet. Kenapa? Sebab memandangkan violet seorang yang berwawasan dan berpandangan jauh. So merah ni kalau jumpa orang violet dia akan suka, sebab merah ni dia short term. Dia projek perancangan pun short term. Nanti kita akan pergi bab kejaya. Jadi kalau dia jumpa dengan orang violet ni, dia kata, dia ni visionary, dia ni berfikiran, berwawasan jauh. So dia akan suka, dia akan teruja. Sebab tu motivator speaker, dia dapat tarik follower ni sebab dia doktrinnya dia bawa warna merah dan warna violet, dua warna ujung. Sebab dia kena jadi orang yang bersemangat. Lepas tu dia bagi orang, dia doktrinkan dalam minda orang wawasan, impian, harapan. So dia jual, dia momokkan, tak nak ke berjaya, tak nak ke dapat rumah besar, dapat bersama di syurga. Dia bagi orang harapan. Jadi dia bawa violet. So orang personality merah dia akan tertarik dengan orang-orang violet. So dia akan teruja. Kedua-duanya suka membantu dan sering memberi inspirasi kepada masyarakat. Merah pun boleh jadi ketua yang memberikan inspirasi, violet pun boleh menjadi ketua yang boleh memberi inspirasi. Sebab dalam violet tu pun ada sikit warna merah. Sebagai pasangan hidup, personality warna yang lain, personality warna yang lain, so merah sebagai pasangan kepada warna-warna lain, personality merah perlu memahami bukan semua pasangannya mempunyai cita rasa, selera dan daya keaktifan yang tinggi. Oleh kerana itu mereka perlu sedar dan mengambil berat perasaan orang lain supaya sesuatu perhubungan jangka panjang dapat dijalankan. Okey. So personality merah, kalau anda personality merah, anda dah hidup berpasangan dengan orang lain, kena faham bahawa warna-warna lain tu tadi berbeza dengan kita. Jadi mungkin kita ni agresif, kita cakap apalah slow sangatlah suami aku ni, apalah slow sangat isteri aku ni, benda mudah pun susah nak faham, cakap sekali pun cakap pun susah nak dengar kan. Jadi kita rasa apalah benda remeh, benda senang pun apalah lambat. Kita orang merah ni dia nak cepat, orang merah ni dia agresif, orang merah ni dia action oriented, dia nak hasil. Dia tak suka tunggu. Pada dia kalau you ni you malas, pada dia kalau you tak macam dia, you tidak ada cita-cita besar, you tak mau berjaya. Jadi orang merah ni dia stres dengan pasangan dia, tapi dia kena belajar bahawa Allah Ta'ala jadikan biasanya pasangan tu berbeza. Kalau dua-dua agresif lagi cepat bergaduh. Jadi Allah bagi berbeza. Seorang suka bola, seorang suka Hindustan. Jadi biasanya kalau anda suri rumah, mungkin lelaki biasanya lebih kerap berwarna merah.
Jadi sebab tu bila dalam perhubungan, lelaki kena belajar bagaimana nak memahami perasaan dia. Jadi walaupun misai dia kan, menonjol misai dia, janggut dia kan, so dia garang, dia guru silat, dia lincah, dia aktif, dia kuat, pakai baju merah. So tak semua orang berani pakai baju merah kan. Pakai kasut yang daripada jauh orang nampak, kasut warna merah, walaupun rambut dah beruban kan, pakai tongkat, tapi pakai seluar short kan, janggut dah putih kan. So mungkin dia karakter warna merah, tapi jenis takut kat bini, jenis hormat dekat bini, jenis belajar untuk respect dekat bini. Sebab apa? Sebab dia sayangkan hubungan itu, dia sayangkan rumah tangga tu. Sebab dia tahu yang seorang itulah, yang isteri itulah yang setia dengan dia, yang faham dia, yang tahu yang dia cakap lepas, tapi lepas tu maafkan. Yang lain bila dia cakap, semua dah hilang sebab terasa. Sebab macam dia juga marah, semua pulang paku buah keras. Tapi pasangan hidup tu mungkin yang jenis sabar. Jadi pada pasangan kena sabar, pada warna merah kena belajar hormat pasangan anda. Okey, itu saja.